Walaupun kita rasa kita macam susah, kita nak juga ada hati perasaan rasa memberi. Sebab bila kita memberi tu, feel dia tu tak sama macam kita menerima. Memberi tu lebih seronok, lebih membahagiakan. Saya cuba cari orang-orang kampung, tanya mana yang boleh buat. Sebab saya pun tak pernah nampak dan tak pernah kenal, tak pernah rasa. Bila dah mula rasa tu, setiap kali ada program-program Felda, macam mesyuarat ke aktiviti-aktiviti yang keramaian, saya akan tempahlah untuk saya sebarkan lagi untuk diperkenalkan pada generasi-generasi muda dan juga orang-orang luar yang datang. Sejak dia suka doodle ni, sebab nampak kita appreciate dengan dia punya artwork tu. So setiap kali dia draw, dia akan tunjuk, ni Amir buat. So kita akan cakap lah, oh yang ni mata dia cantik, dia punya yang ni menarik, so dia punya colour cantik. So dia in a way dia communicate dengan parent dia lah. Siapa sangka longgokan sampah sarap yang dilihat tiada nilainya sangat berguna buat sesetengah individu dan mampu menampung kehidupan seharian serta menjadi sumber untuk bersedekah walau dalam kekurangan. Dengan cuaca yang panas dan bauan yang agak tidak menyenangkan di sini, saya kira jika diberi pilihan, mungkin ramai yang tidak sanggup berhadapan dengan situasi seperti ini untuk mencari rezeki. Tetapi masih lagi ada individu yang sanggup bersusah payah berhadapan dengan longgokan sampah hampir setiap hari, bukan untuk periuk nasi sendiri, tetapi untuk rezeki insan yang lebih memerlukan. Longgokan sampah sarap di sekitar kawasan Sungai Buloh Selangor ini menjadi medan meraih rezeki buat Sharifah Zarina Said Mansur dan keluarganya ketika mereka dilanda ujian kemiskinan suatu ketika dahulu. Walau kini Zarina 32 tahun dan suaminya yang berusia 39 tahun ini sudah mempunyai punca pendapatan yang lain, pencarian sampah sarap masih diteruskan demi tujuan murni, bersedekah kepada yang memerlukan. Di sebalik bahan buangan yang kelihatan tiada nilainya ini, ia mampu memberi 1000 sinar kepada yang kurang berkemampuan. Kita diduga dengan diberhentikan kerja, kontrak tamat semua dan kita kutip sampah ni untuk tampung susu dan pampers abah stroke lah. So bila abah tu meninggal, kita rasa satu macam kehilangan yang tak ada dah hari-hari yang kita nak buat kebaikan. Jadi saya tanya dengan Allah apa yang perlu saya buat yang supaya kita ada pahala untuk kebaikan yang boleh bantu arwah abah tadi dengan mak tadi. Lepas tu saya cakap dengan suami, apa kata kita kutip je sampah ni berterusan dan kita jadikan dia sebagai masa tu adalah mata pencarian kami lah untuk keluarga, untuk makan kami, untuk anak-anak sekolah. Jamaluddin yang kini bekerja sebagai seorang kerani di Sekolah Agama Islam Sri Tasik Biru Sungai Buloh sedikit sebanyak turut terkesan dengan pandemik COVID-19. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan penutupan institusi pendidikan, dia hilang punca pendapatan. Tidak seperti remaja lain, hampir setiap hari Muhammad Amirul Adam Jamaluddin yang berusia 13 tahun ini tidak pernah malu untuk mengikut ibu dan bapanya dalam mencari sampah sarap. Mengenangkan kebaikan insan lain terhadapnya ketika dilanda kesusahan dahulu, wanita berusia 32 tahun ini nekat untuk turut membantu insan lain walaupun hidup dalam penuh kesederhanaan. Ada satu ketika tu yang mana anak hari tu kita beras semua tak ada, anak ni bawa balik nasi lemak 2 bungkus. So masa tu ya Allah nangislah makan tu sebab rumah tak ada apa-apa, tiba-tiba Allah bagi rezeki macam tu. Lepas tu datang satu niat kat dalam hati tu cakap, oh kalau orang ni boleh bagi nasi lemak untuk kami kenyang makan untuk hari tu, saya pun tekad untuk nak hantar
makanan kat masjid dan surau juga masa tu lah. Lepas tu bermula kita orang kutip ni, kita orang jual dan daripada hasil ni kita beli barang untuk kita buat infak. Menurut Zarina, walau dia dipandang hina ketika mengutip bahan-bahan buangan, aktiviti seperti ini mampu membersihkan jiwanya dan mendidik mereka sekeluarga untuk terus merendah diri. Kebanyakan sampah sarap yang dicari adalah bahan yang boleh dikitar semula seperti kertas, plastik dan aluminium. Jika bernasib baik, mereka akan menjumpai longgokan barangan besi yang dibuang di sekitar kawasan ini. Kebiasaannya akak akan kutip sampah ni pagi. Kalau kita jalan pagi lepas-lepas balik sekolah tu tak ada, kita akan pusing juga. Kalau tak ada, kita akan tengoklah time kedai buang sampah ni pukul berapa. Biasanya petang tengah hari pukul 2. Kalau tak ada, petang kita orang pergi lagi keluar. Kalau tak, endingnya adalah malam. Selagi tak ada sampah tu, tak jumpa ataupun tak penuh, kita tak balik lah. Zarina beruntung kerana mempunyai anak-anak yang memahami keadaan keluarga mereka dan sentiasa bersyukur seadanya. Walau serba sederhana, mereka tidak pernah lupa untuk menzahirkan senyuman. Mula mencari sampah untuk dikitar semula sejak 3 tahun lalu, separuh daripada hasil jualan sampah akan dibahagikan untuk aktiviti infak. Di awal pembabitan, Zarina agak malu untuk mengutip bahan buangan ini. Namun memikirkan ia satu-satunya pintu untuk keluar dari kesempitan hidup ketika itu, dia terpaksa menebalkan muka. Kini rutin itu seolah-olah sudah sebati dan setiap momen mengutip sampah menjadi memori indah mereka bersama. Lazimnya, mereka akan meluangkan masa 3 hingga 4 jam untuk mencari kategori sampah yang boleh dikitar semula di beberapa lokasi pembuangan sampah di sekitar Sungai Buloh. Hasil kutipan sampah akan dikumpulkan di satu tempat sebelum diasingkan mengikut kategori dan dijual di pusat kitar semula. Walaupun kita rasa kita macam susah, kita nak juga ada hati perasaan rasa memberi. Sebab bila kita memberi tu, dia feel dia tu tak sama macam kita menerima. Memberi tu lebih seronok, lebih membahagiakan. Jika dahulu aktiviti mencari sampah sarap untuk dikitar semula adalah punca pencarian utama keluarga ini, namun kini ia dilakukan untuk tujuan bersedekah kepada yang memerlukan. Walaupun masih kecil, Muhammad Amirul Adam, Muhammad Afiq Amirullah dan Nur Kasih Raudah percaya kehidupan mereka semakin berubah berbanding dahulu, lebih-lebih lagi sejak mula aktif bersedekah. Hidup ni susah. Makan pun kadang-kadang sehari sekali ke, 2 kali ke. Macam tu lah. Tapi lepas mengutip sampah ni, hidup ni makin senang lah kerana bersedekah kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Makan pun senang, baju pun ada, mesin basuh pun dah beli. Waktu susah dulu, saya pun kena tinggal dengan nenek. Keluarga pun susah, kena hantar dekat nenek. Susahkan nenek lagi, jaga saya lagi. Kalau orang sekolah pun tak cukup. Waktu susah dulu, kawan-kawan mama selalu membantu. Ada di samping mama, lalu mama pergi kelas, cari rezeki. Bila sekarang, ada senang, ada pula tolong orang. Walau terpaksa berjemur di bawah terik matahari, anak-anak Zarina dan Jamaluddin gemar melakukan aktiviti ini bersama.
Biarpun masih kecil, Zarina mahu mendedahkan anak-anaknya dengan pekerjaan ini agar mereka lebih kenal erti bersyukur dan menghargai walau hanya sekadar sampah. Terletak kira-kira 600 meter dari rumahnya di Kampung Setia, Sungai Buloh, pusat kitar semula di sini membeli barangan seperti kertas, plastik dan aluminium dengan harga 20 sen untuk setiap kilogram. Setiap minggu, wanita di sebalik nikab ini sering menghantar hasil kutipan barangan terbuang untuk dijual. 33 kilo. Biasa orang cakap jual sampah berapa sen je. Mula kita orang mula dengan RM50 je. First kita dapat duit RM50 beli beras. Sekilo RM2. Lepas tu kita beli telur. Lepas tu seterusnya dia dah jadi RM50, RM70. So dekat situ kita dah boleh pecahkan buat infak semua. Hasil dari jualan sampah akan digunakan untuk membeli bahan keperluan seperti beras, bawang, ayam dan sayuran. Setiap hari Jumaat, suasana di sini seperti rewang untuk kenduri kerana semua ahli keluarga Zarina akan turut sama membantu dalam menyediakan makanan bagi disedekahkan. Sumbangan tenaga juga mampu dijadikan pahala bersedekah. Justru Zarina gemar mengajak ahli keluarga yang lain untuk turut sama menyumbang tenaga mereka dalam proses penyediaan makanan yang akan diedarkan kepada golongan yang lebih memerlukan. Sering berkongsi kisah di akaun media sosialnya, Zarina juga menerima banyak sumbangan infak dari rakan-rakan yang ingin bersedekah. Ia sedikit sebanyak mampu membantu Zarina untuk memvariasikan jenis lauk pauk dalam makanan yang bakal diedarkan. Masa-fasa yang kita diuji first dulu pun kita memang ada masak lah untuk jualan nasi campur. Lepas tu macam minat masak tu pun ada. Tapi saya selalu terfikir benda yang paling best adalah bagi orang makan. So kita masak pun dengan kesungguhan. Daripada rumah kita nak bagi ke orang tu dengan penuh rasa macam keikhlasan lah. Sebanyak 150 hingga 200 bungkus makanan berlauk disediakan dan akan dihantar sendiri oleh Zarina dan suaminya. Untuk kawasan sekitar Kuala Lumpur, dia akan menggunakan perkhidmatan penghantaran makanan berdaftar. Akan selalu tertanya apa kebaikan yang boleh buat dan sampai bila kita nak hidup menerima. Jadi walaupun kita rasa kita macam susah, kita rasa macam ni, kita nak juga ada hati perasaan rasa memberi. Sebab bila kita memberi tu, feel dia tu tak sama macam kita menerima. Memberi tu lebih seronok, lebih membahagiakan. Dan bila satu hari kita tak dapat memberi tu, kita rasa macam ada satu yang tak kena dalam hidup kita, yang sekurang. Infak membawa maksud memberi. Walaupun hampir setiap hari Zarina dan keluarganya berinfak tenaga dan makanan, mereka tidak pernah rasa kekurangan tatkala sering memberi. Lantaran sepanjang aktif berinfak, Zarina dan keluarganya banyak menerima kebaikan dari rakan-rakan dan jiran sekeliling. Antaranya Zarina dan suaminya pernah ditaja oleh sahabatnya untuk menunaikan umrah di Tanah Suci. Sebelum dunia diserang pandemik COVID-19, Zarina dan suaminya sering menghantar bungkusan makanan ke masjid dan pusat-pusat tahfiz. Kini, semenjak institusi agama ditutup, mereka hanya memberi tumpuan untuk menghantar makanan kepada fakir miskin berdekatan dan pengawal keselamatan serta tukang cuci di beberapa institusi kesihatan di sekitar Sungai Buloh. Beberapa lokasi seperti Pusat Kawalan Kosta Negara dan Hospital Sungai Buloh menjadi tumpuan Zarina.
penghulu segala hari dipilih untuk melakukan aktiviti penghantaran makanan kerana dia pernah dikurniakan 2 bungkus nasi lemak yang mampu mengisi perut mereka sekeluarga pada hari Jumaat beberapa tahun yang lalu. Ia antara cara yang digunakan untuk membalas kebaikan insan yang tidak diketahui itu. Walau banyak tenaga dan masa dikorbankan, melihat raut wajah gembira si penerima, segala penat lelah mencari sampah dan menyediakan makanan seolah hilang begitu sahaja. Berbekalkan sampah yang dianggap tiada nilainya, mereka berjaya keluar dari kesempitan hidup. Melalui sampah juga, mereka mampu menghulurkan tangan buat insan yang pernah senasib. Bukan mudah untuk menjadi seorang yang memberi, terutamanya ketika hidup di dalam serba kesederhanaan. Namun, keluarga ini berjaya membuktikan bahawa mereka mampu bersedekah walau hanya dengan sampah. Saya cuba cari orang-orang kampung, tanya mana yang boleh buat. Sebab saya pun tak pernah nampak dan tak pernah kenal, tak pernah rasa. Bila dah mula rasa tu, setiap kali ada program-program Ferda, macam mesyuarat ke aktiviti-aktiviti yang keramaian, saya akan tempahlah untuk saya sebarkan lagi untuk diperkenalkan pada generasi-generasi muda dan juga orang-orang luar yang datang. Lazimnya tanaman kelapa sawit digunakan sebagai bahan pengeluaran minyak sawit. Namun di sini penggunaannya sedikit berbeza, di mana buah sawit itu sendiri dijadikan bahan utama dalam menu masakan. Kacau sampai sebati. Bingku ni dah masak dah. Kita akan angkat dia. Di Feldajeng ke-5 Maran Pahang, Esa Hashim antara penduduk yang masih mengusahakan pembuatan juadah sira dan bingka berasaskan buah sawit. Ibu berusia 65 tahun ini mengusahakan juadah tradisi mereka sejak tahun 1979 ketika mula meneroka dan menetap di sini. Lebih dikenali dengan panggilan Makcik Esah, setiap kali menerima tempahan juadah unik ini, dia akan ke ladang kelapa sawit untuk mendapatkan bekalan yang diperlukan bersama anaknya. Menjadi kelaziman, dua beranak ini akan mendapatkan bantuan daripada pekerja di ladang. Antaranya Muhammad Khairul Anwar yang berusia 39 tahun. Galah khas digunakan untuk mengait setiap tandan kelapa sawit. Sebelum mengait buahnya, galah perlu dilaras mengikut ketinggian pokok kelapa sawit. Okey, kalau kita nak menuai sabit ni, kita perlu tengok kedudukan kita untuk kait untuk tuai sawit ni. Kita perlu tengok keadaan pelepah dia bila kita kait tu. Pelepah, sebab pelepah ni berduri. Kadang-kadang bila kita kait, dia akan menghala ikut ke mana dia nak pergi. Selalunya kadang sampai kat kita, itu boleh membahayakan. Ataupun buah dia sendiri. Tuaian buah tu sendiri boleh bergolek, jatuh menghala ke kita. Waalaikumsalam. Nak minta tolong ambil buah sawit ni. Boleh. Nak ambil buah yang masak elok, senang nak buat sira sawit. Dengan bingka dia nak buah yang segar. Boleh. Tapi nak ada yang tanda dah masak. Kalau yang muda tu dia tak masak lagi. Bolehlah yang tu satu. Tanda. Hajat Makcik Esah untuk membuat juadah tradisi sira dan bingka kesampaian kerana setandan kelapa sawit yang telah dikait ini mempunyai buah yang masak dan sesuai untuk dijadikan bahan dalam masakannya. Banyak lagi ni. Ini banyak kena elok. Banyak ni. Tanda ni.
Setandan kelapa sawit berharga sekitar 15 hingga RM25 mengikut saiz dan nilai pasaran semasa. Ni sedang ni eloklah ni. Dia dah masak. Kalau dia tak masak sangat, kalau kita nak rebus tu dia tak empuk. Dia macam mantah lah. Dia muda kan, buah muda. Buah masak macam ni dia dah pecah minyak, dah banyak minyak dah. Okey lah. Memang sesuai lah untuk buat sira. Buat kuih bingka, kita nak ambil pati dia tu. Kebiasaannya, berat setandan kelapa sawit dianggarkan hampir 25 kg. Apabila menerima tempahan, anak kelima daripada 6 adik-beradik berusia 32 tahun ini kerap membantu ibunya di ladang sawit. Bila ada macam ada tempahan yang banyak sikit, mak akan telefon lah minta bantuan untuk saya akan datang lah. Bila datang untuk yang susah sikit untuk meleraikan biji daripada tandan ni. Itu yang kerja agak rumit tu. Bilah kapak yang tajam diperlukan untuk meleraikan buah sawit daripada tandannya. Proses ini mengambil masa hampir 1 jam. Memandangkan ia memakan masa yang agak lama, Makcik Esah turut dibantu oleh beberapa orang penduduk kampung. Kemudian, setiap leraian buah sawit ini perlu dikupas kulitnya sehingga tampak bersih. Bersihkan, buang kepala ni, buang ekor ni supaya dia meresap masuk air gula dalam ni. Nak sira, bila sira tu cepatlah dia masuk air gula dalam ni. Kita kena cari buah yang elok lah, contohnya macam ni, buahnya segar. Kalau macam ni kita pilih lah, tak boleh lah ambil macam ni. Kita buang. Usai proses memotong bahagian atas dan bawah buah sawit, ia akan dibersihkan bagi memastikan bebas daripada kekotoran. Seterusnya, nyalaan api yang sederhana digunakan untuk proses merebus biji sawit. Keseluruhan leraian biji sawit yang telah dibersihkan kemudiannya direbus hingga empuk. Lazimnya Makcik Esah akan memantau proses merebus bagi memastikan air rebusan yang mendidih tidak akan melimpah keluar dari periuk. Proses merebus biji sawit ini mengambil masa hingga 1 jam. Kemudian buah sawit perlu dimasukkan pula ke dalam bekas periuk yang berisi air gula. Ia bertujuan untuk meresapkan rasa manis gula ke dalam buah sawit dan direbus lagi selama hampir 2 jam. Siapa sangka biji kelapa sawit boleh dileraikan untuk dijadikan juadah makanan yang dinamakan sira, dan ia menjadi juadah tradisi untuk penduduk-penduduk peneroka Felda di sini ataupun di mana-mana lah, Cik Esah kan. Dan Cik Esah ni adalah antara penduduk di Felda yang masih mengusahakan membuat juadah sira ni, tradisi ni. Jadi saya nak rasa tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lemak, manis
yang memang sedap. Bagi Makcik Esah, rezeki itu amat baik jika dikongsi bersama. Sira adalah amalan juadah tradisi penduduk di sini. Rasanya enak dan menyelerakan, apatah lagi jika dimakan beramai-ramai. Selain itu, pati buah sawit juga boleh digunakan untuk membuat kuih bingka. Bagi menghasilkan kuih bingka, antara bahan utamanya adalah isi kelapa yang telah dikukur. Manakala bahan-bahan lain yang diperlukan untuk membuat kuih bingka adalah tepung, margarin, telur, gula, garam, santan dan pati buah sawit. Masuk tepung 3 cawan, gula 1 cawan setengah. Pecahkan telur, kemudian pecahkan telur 3 biji. Masukkan garam secubit. Ini pati dia, lebih kurang 1 cawan. Masukkan santan. Kacau sampai sebati. Masukkan sedikit pewarna nak bagi jadi color. Kita kena tapih tepung ni supaya ketul-ketul dia tu tak ada. Sambutan memanglah kalau bingka ni orang sukalah sebab benda jarang jumpa. Benda ni orang tak pernah jumpa. Kalau orang makan bingka ni, dia orang suka lemak, manis, lemak sawit tu, lemak santan, campur, dia boleh campur, dia di lemak dia lain. Loyang ni kita kena sapu dengan pelantar. Bagi memudahkan proses memotong kuih bingka, sedikit margarin akan disapu rata pada permukaan loyang dan diletakkan kertas di atasnya. Tengah ni dia tak mekat lah. Kita akan bakarlah dia selama 1.5 jam lah. Setelah adunan dituang ke dalam loyang, ia perlu dibakar. Panas oven ni 1 jam. Proses membakar kuih bingka ini menggunakan suhu sekitar 170 darjah Celsius dan mengambil masa lebih 1 jam untuk ia masak sepenuhnya. Kita akan angkat dia, boleh dah dihidang. Ini tunggu dia. Kuih bingka dijual dengan harga sekitar 20 hingga 30 ringgit. Nanti habis. Ini bingka sawit yang kita buat tadi, pati sawit tadi dah jadi bingka sawit. Cuba Encik Izzat rasa. Baik, terima kasih Makcik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tak sangka biji lerayan daripada buah kelapa sawit tu boleh dijadikan menu yang istimewa, yang unik ni selain daripada sira. Jadi saya harap makanan tradisional yang unik ini, terutamanya bingka sawit dan juga sira dapat dikekalkanlah kepada generasi-generasi yang akan datang. Nur Azliza Aida Muhammad Nazran, antara pelanggan tetap Makcik Esah. Berusia 33 tahun, dia sering membuat tempahan juadah sira dan bingka Makcik Esah bagi majlis dan aktiviti keramaian di tempatnya. Saya cuba cari orang-orang kampung, tanya mana yang boleh buat. Sebab saya pun tak pernah nampak dan tak pernah kenal, tak pernah rasa. Dia orang cakap Makcik Esah boleh buat. Saya tempah dengan Makcik Esah, masa itulah saya mula rasa. Bila dah mula rasa tu, setiap kali ada program-program Felda, macam mesyuarat ke aktiviti-aktiviti yang keramaian, saya akan tempahlah untuk saya sebarkan lagi juadah ni untuk diperkenalkan pada generasi-generasi muda dan juga orang-orang luar yang datang. Makcik harapkan kuih tradisional ni taklah terhenti takat sini saja. Untuk masa hadapan, kiranya orang tu dah tak
ada adalah generasi muda akan sambung kuih yang asal dari sawit ni. Walau kegunaannya tidak seperti tanaman lain, buah sawit ternyata mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Tidak hanya membuahkan keuntungan, ia juga mampu merapatkan ukhuwah sesama penduduk kampung. Tampak renyah, namun generasi belia harus mengangkat juadah tradisi ini agar ia mampu kekal seiring peredaran masa. Sejak dia suka doodle ni, sebab nampak kita appreciate dengan dia punya artwork tu. So setiap kali dia draw, dia akan tunjuk ni Amir buat. So kita akan cakap lah, oh yang ni mata dia cantik, dia punya yang ni menarik, so dia punya colour cantik. So dia in a way dia communicate dengan parent dia lah. Inspirasi tu dekat luar rumah, nampak kucing kan, makan ayam, lepas tu jadi gemuk. Dekat rata-rata tempat pun nampak kucing, lepas tu selalu fikir gemuk ke ataupun kurus. Sungai Kantan, Kajang Selangor. Amir Adin Muhammad Abduh. Berusia 11 tahun, pelukis doodle cilik ini mula menunjukkan minatnya dalam lukisan doodle pada awal Januari lalu. Tidak mewarisi bakat yang ada daripada mana-mana ahli keluarga lain, asalnya anak kedua daripada 5 beradik ini hanya menconteng kertas putih bagi mengisi waktu lapang. Bermula sekadar menterjemahkan apa sahaja yang dilihat di atas kertas, kini dia menaik taraf hasil lakarannya ke dalam dunia digital. Daripada kecil dulu melukis. Lepas tu rehatlah sekejap. Lepas tu tiba-tiba dekat dalam YouTube tu ada orang kira doodle. Kartun-kartun semua tu kan. Tiba-tiba rasa macam nak cuba buat. Lepas tu memang suka je. Buatlah. Amir menjadikan Gags Art sebagai sumber inspirasinya. Setiap hari, anak murid Sekolah Kebangsaan Sungai Kantan Kajang ini akan melihat karya-karya Gags Art di laman YouTube. Dalam setiap seni doodle yang dihasilkan Amir, tona warna sangat dititik beratkan. Kebiasaannya, Amir akan mengambil masa selama hampir 2 jam untuk menghasilkan satu karya doodle. Masa umur 10 tahun. 10 tahun tu masa Amir mula buat doodle. Inspirasi tu dekat luar rumah, nampak kucing kan, makan ayam, lepas tu jadi gemuk. Dekat rata-rata tempat pun nampak kucing, lepas tu selalu fikir gemuk ke ataupun kurus. Itu je inspirasi tu. Sebagai ibu, Adina Fazlin Abdul Razak tidak menyedari bakat anaknya. Sebelum ini, Amir hanya melampiaskan imajinasi di atas helaian kertas dan karyanya tidak disimpan kemas. Waktu kecil, dia akan request beli buku nota lah. Ataupun yang free-free tu saya akan bawa balik dan dia akan ada scribble something lah. Tapi masa tu tak adalah cantik sangat. Tapi dia suka melukis. Cuma masa tu tak adalah nampak sangat. Bila dah besar ni, dia request beli sketchbook lah. Kita tak apalah, beli je lah kan, tak ada apa-apa. So, bila dia start lukis tu, macam biasalah sebab saya pun tak adalah suka sangat dengan art ni. Cuma bila adik saya ambil gambar tu, bila share tu, oh nampak cantik lah kan. Lepas tu share dengan grup family dekat Banting lah, belah husband saya. Lepas tu bila ni, wah semua macam puji, macam amazed kan.
Tidak mahu memori kemahiran unik anaknya berlalu begitu sahaja, ibu berusia 37 tahun ini mengambil inisiatif membidik, mengimbas cetak dan mengabdikan karya doodle Amir untuk dihias di dinding rumahnya. Sejak dia suka doodle ni, sebab nampak kita appreciate dengan dia punya artwork tu. So setiap kali dia draw, dia akan tunjuk, ni Amir buat. So kita akan cakap lah, oh yang ni mata dia cantik, dia punya yang ni menarik, so dia punya colour cantik. So dia in a way dia communicate dengan parent dia lah, tunjuk dia punya hasil tu kan. Kita akan tanya dia lah yang mana dia suka. So yang mana yang kita print tu, kita tunjuk dia suka yang ni, kita akan print yang tu lah. Tidak terkecuali sokongan moral dari bapa Amir, Muhammad Abduh Admi. Berkhidmat sebagai pegawai sektor awam, bapa berusia 37 tahun ini akan memastikan setiap kelengkapan yang diperlukan Amir sentiasa dipenuhi. Kos untuk membeli segala peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan doodle akan diperuntukkan Muhammad Abduh setiap bulan. Dia banyak tengok kartun-kartun animasi macam Bobo Boy, Upin Ipin, kartun-kartun daripada negara-negara lain. Kemudian dia timbul minat dia bila dia melakar Marvel punya karakter Spider-Man. Saya pun terkejut. Tiba-tiba dia lakar Spider-Man tu macam Spider-Man yang dalam TV itulah. Masa tu tak ada idea-idea dia sendiri, dia cuma tiru apa yang ada pada animasi itulah. Kemudian bila tahun lepas tiba-tiba dia ada minat untuk melakar-lakar ni, dan dia pernah cuba untuk menghasilkan komik sendiri. Dia ada buat siri-siri, kemudian masukkan dia punya dialog-dialog dan sebagainya. Bapa kepada 5 orang cahaya mata ini mengakui anaknya mula menerima banyak tempahan dan tawaran dalam menghasilkan doodle. Namun bagi dirinya, ia terlalu awal kerana tumpuan kepada pelajaran harus diutamakan terlebih dahulu. Hobi ni memang boleh minat. Hobi ni boleh buat, tak ada masalah dan sebagainya. Kita akan support 100%. Tapi akademik tu mesti kena betul juga. Betul-betul maksud saya adalah tak bolehlah tinggal malam tu tak nak buat kerja sekolah sebab leka dengan iPad, leka dengan lakaran dan sebagainya. Apa yang diberi oleh cikgu di sekolah, sama ada di sekolah kebangsaan atau sekolah agama tu adalah bekalan asas dalam kehidupan dia untuk berjaya di masa hadapan lah. Teliti dan fokus antara sifat Amir apabila menghasilkan karyanya. Uniknya, Amir tidak berhasrat untuk menjual kesemua hasil lakarannya, namun lebih senang untuk diabdikan sebagai koleksi peribadinya. Amir memang daripada kecil dia seorang yang fokus lah. One thing dia memang belajar sendirilah, memang tak pernah pergi kelas. Cuma dia suka bila bila suka tu dia terus dia akan buat research dia sendirilah. Kalau setiap bulan tu memang ada allocation lah untuk dia beli. So saya akan bawa dia pergi kedai buku lah. Objektifnya nak suruh dia beli buku. Tapi instead of dia beli buku, dia cari benda lain. Dia suka pergi kat kedai stationery punya site tu kan. So dia akan ambil pen lah. Pen dia bila ni mahal. Satu pen dia dah ada belas ringgit. Tapi tanya nak buat apa, dia kata nak melukis. Okey, tak apalah. Kalau tu pilih satu je lah. So okey, dia pilih satu je. So every month tu dia dah memang itu je lah yang dia beli. Pen je. Segala idea karakter doodle yang dihasilkan datang dari ilhamnya sendiri berdasarkan keadaan sekeliling serta apa yang terlintas di dalam ruang lingkup kotak pemikirannya. Dia nama marker yang apa tu? Yang boleh macam buat shading ke, boleh buat campur je. Itu yang Amir suka. Tak, kalau yang Amir paling suka tu jenama Kopik lah. Tengok review dekat YouTube. Tengoknya bagus sangat. So, lepas tu Amir nak lah. Biarpun baru berusia 11 tahun, kemahiran adik Amir tidak terhad membuat doodle di atas kertas sahaja. Jika diberikan sebarang material seperti kasut, kotak pensel mahupun aksesori telefon bimbit, Amir tangkas mencurahkan warna-warni kreativitinya termasuklah dengan hanya melakar menggunakan peranti iPad. Kat sketchbook kena guna marker banyak. Sebab tu dia punya marker tu senang nak habis. Kalau yang dekat dalam kat dalam kasut
ataupun benda, rasa macam susah sebab guna marker tu. Lepas tu susah nak campur-campur dia. Kalau guna iPad, dia macam senanglah sikit. Tapi dia punya nak campur-campur dia, tak best sangat. Amir adalah seorang anak yang ringan tulang. Setiap hujung minggu, pasti Amir bersama adik-beradiknya yang lain akan membantu ibunya di dapur bagi menyiapkan kuih yang ditempah oleh rakan-rakan dan saudara terdekat. Tanpa mengira musim perayaan, setiap hari ada sahaja permintaan yang diterima sehingga Adina terpaksa menutup tempahan. Dengan bantuan anak-anaknya, Adina mampu menghasilkan sebanyak 50 balang sehari. Lukisan spontan yang dicorakkan oleh Amir adalah sesuatu yang sukar untuk diulang. Ia membuatkan seni doodle Amir unik dan hasil contengan yang ditafsirkannya juga berbeza berbanding lukisannya sebelum ini. Diharapkan dengan koleksi lukisannya ini mampu menjadikan Amir seorang animator berjaya suatu hari nanti. Bagi ibu bapanya, apapun yang dilakukan oleh Amir, mereka akan terus memberikan sokongan. Tiada apa yang diharapkan selain mendoakan anak mereka terus berjaya dalam bidang yang diceburinya.